Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Baiklah. Guru yang baik adalah guru yang sentiasa berusaha membentuk dan mengawal kelakuan pelajar di sekolah. Hal ini bertujuan untuk memastikan murid-murid menjadi insan yang berguna pada masa akan datang. Usaha ini walau bagaimanapun memerlukan cara bagi mengawal tingkah laku mereka. Jadi, apakah cara-cara untuk mengawal tingkah laku pelajar supaya bersesuaian dengan kehendak persekitaran masyarakat dan sejagat? Dengan merujuk kepada teori perkembangan moral dan sasiah, semua pihak perlu memainkan peranan yang penting. Tetapi apa yang saya hendak bincangkan ialah dari segi konteks sekolah dan guru. Pertama sekali, guru perlulah menerapkan nilai-nilai murni di dalam pengajaran, aktiviti supaya murid itu berakhlak dan bermoral serta mengamalkan budaya hidup yang murni. Seterusnya, menggunakan konsep buat dan balasan. Maksudnya di sini ialah murid yang tidak melanggar peraturan tidak akan didenda, akan tetapi jika murid yang melanggar peraturan akan didenda. Seterusnya, guru juga boleh menggunakan teknik penuguhan positif seperti memberi kata-kata motivasi atau perangsang, berikan pujian kepada murid jika melakukan tingkah laku yang baik, memberikan hadiah, memberikan ganjaran, sentuhan, sistem token ataupun membuat kontrak perjanjian dengan mereka. Contohnya, jika hari ini mereka tidak melanggar peraturan ataupun datang awal siap kerja rumah, jadi guru akan memberikan setiap hujung bulan akan dapat hadiah atau sistem token, lebih kurang macam itulah. Manakala dari segi perspektif Islam, telah diperkenalkan konsep qudwah hasanah. Apakah itu qudwah hasanah? Qudwah hasanah bermaksud memberikan contoh teladan yang baik untuk diikuti, minta maaf. Menjadi contoh teladan yang baik untuk diikuti. Perkataan qudwah hasanah ini pernah digunakan dalam Al-Quran yang merujuk kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi maksudnya umat Islam di sini mencontohi peribadi Rasulullah SAW yang baik, seperti dapat menjaga tutur kata, berlapang dada, pemaaf, berkasih sayang sesama manusia. Apakah kepentingan qudwah hasanah ni sebenarnya? Untuk melahirkan individu yang bersifat dan berakhlak yang baik. Seterusnya dapat memberikan panduan kepada generasi selepas ini untuk membangun diri ke arah yang lebih baik. Dan akhir sekaligus dapat membina sebuah masyarakat yang bersatu padu dan mampu untuk menentang anasi-anasi yang tidak baik. Bagaimana pula dengan konsep qudwah hasanah ini dengan guru? Apa kaitannya? Jadi guru-guru perlulah mempunyai ciri-ciri qudwah hasanah ini, yang memberikan contoh yang baik. Apakah ciri-cirinya? Guru tersebut mestilah bertakwa kepada Allah. Sudah tentulah, kan? Yang kedua, mempunyai akhlak yang baik dan menghormati antara satu sama lain, disegani, bijaksana dan berwawasan tinggi, serta mempunyai integriti yang tinggi. Jadi mesti semua tertanya, kenapa Islam memfokuskan qudwah hasanah ini? Sebenarnya Islam memfokuskan qudwah hasanah kerana fitrah manusia memang memerlukan contoh teladan atau seseorang untuk diikuti. Jadi dalam Islam kita mengikuti Rasulullah SAW. Dan juga Rasulullah SAW juga itu contoh yang hidup untuk memberikan kepada orang lain motivasi bagi mengikuti kebaikan. Selain daripada perspektif Islam, guru-guru juga boleh merujuk kepada perspektif Barat dengan merujuk kepada teori pembelajaran sosial oleh Albert Bandura. Albert Bandura telah memperkenalkan teori permodelan Bandura, iaitu di mana proses pembelajaran melalui tingkah laku model. Tingkah laku model sebagai permodelan. Tingkah laku kanak-kanak ni dipelajari oleh peniruan atau permodelan, katanya. Jadi di sini siapa yang ditiru tu? Itu orang yang diperhatikan sebagai model. Contohnya, pelajar memerhatikan apa yang disampaikan oleh guru, apa yang dibuat oleh guru.
Jadi di sini guru sebagai role model di dalam sekolah atau bilik darjah. Okey, proses pembelajaran manusia ini ada 4 proses. Yang pertama ialah proses pemerhatian. Murid memerhatikan melalui deri mata. Kan? Deri pendengaran, mendengar tutur kata guru, melihat perbuatan guru. Okey, jadi di sini murid menumpukan kepada guru atau model tersebut. Okey. Seterusnya, murid akan mengingat jika di balik rumah dia teringat-ingat apa kelakuan guru, apa percakapan guru. Okey, mengingat dalam bentuk kognitif ataupun simbolik, kognitif dalam fikiran mereka. Okey. Seterusnya, proses yang ketiga ialah reproduksi, di mana murid-murid menghasilkan imej yang diingati atau yang diperhatikan. Okey, dia melakukan semula tingkah laku yang diperhatikan atau ditirunya. Seterusnya, akhir sekali, peneguhan dan motivasi. Jika murid tu dah buat, dia rasa seronok, jadi dia termotivasi untuk meneruskan. Dan juga pada masa sama ada peneguhan di sini. Okey, peneguhan positif yang mana jika mendatangkan kepuasan dan ganjaran, mendapat ganjaran. Kalau didenda atau ditegur, itu peneguhan negatif lah, dia kelakuan itu dapat dikurangkan. Itulah di sini saya dapat simpulkan bahawa untuk mengawal tingkah laku murid ini di sekolah memerlukan kerjasama semua pihak. Tak kiralah guru sendiri, sekolah dan ibu bapa serta rakan-rakan sebaya, pengawas, pembina rakan sebaya. Jadi itulah di sini jawapan saya untuk apakah cara-cara mengawal tingkah laku pelajar. Terima kasih.